Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum Cik, kami dari Pelari HM. Kami diberi tugasan untuk menunggual penduduk di sekitar kawasan ini mengenai denggi. Okay. So, saya Aiman Nadira dan ni kawan saya Syarul Nazri, Fitri Nazira, Baris. Dan nama Cik tak? Nama saya Cik Wani. Umur berapa? Umur saya 22 tahun. Nama penuh saya Nur Syazwani. Cik berasal dari mana? Saya berasal daripada Segamat Johor. Letak di sini, kerja di sini. Sekarang saya bekerja di sini dekat UTHM juga. Sebagai staf UTHM. Sebagai staff. Sekarang ni Cik duduk taman di mana? Taman mana? Saya area Parit Raja. Dah berapa lama Cik duduk kat kawasan ni? Saya duduk sini hampir 6 bulan lah. Okay. Cik keluar pergi kerja waktu pukul berapa? Pukul 8 atau Dalam pukul 8 balik pukul 5. sebelum ni Cik Wani belajar di mana? Sebelum ni saya belajar dekat Politeknik Merlimau. Lepas tu saya ada sambung kursus. Lepas tu saya dapat kerja dekat sini lah. UTHM. Dekat sekitar kawasan ni pernah tak berlaku kes denggi? Demam denggi lah. Setakat ni selama saya duduk sini 6 bulan, baru ada satu kes lah. Anak kepada satu family ni, anak dia tu lelaki, bujang lagi. Saya dengar dia kena tahan dalam seminggu 2 lah. Tapi tak tahu lah teruk ke tak, tapi hari tu rumah dia kena sembuh. Apa langkah setelah kes tu berlaku, langkah pihak-pihak macam klinik ke ada tak macam dia sembuh ke atau Masa saya balik kerja pernah sekali tu, kebetulan masa tu saya pukul 5 lebih. Saya tengok budak rumah saya semua dah keluar dari rumah. Rupanya pihak Jabatan Kesihatan dah suruh kita orang keluar dari rumah sebab dia orang nak sembuh satu baris taman ni. Dia orang nak cegah denggi tu lah daripada merebak. Rasanya agak serius ke tidak? Saya rasa agak serius sebab anak dia tu kena tahan hospital sampaikan rumah kita orang itu rumah kami ni pun kena sembuh dengan untuk yang sembuh untuk elakkan denggi tu. Kiranya satu keluarga saja yang kena? Satu keluarga saja buat masa ni. pernah tak buat aktiviti gotong royong ke nak bersihkan taman kan, tempat-tempat air bertakung ni? Alhamdulillah lah, taman ni dia memang jenis kemasyarakatan dia tu, jiwa masyarakat dia tu kuat lah. Dia selalu juga buat gotong royong. Tapi kadang macam dia macam segelintir sajalah yang terlibat. Tapi alhamdulillah lah, adalah nampaklah hasil dia. Tahu tak sistem denggi ni macam mana? Dari apa yang saya tahulah, saya tengok kat internet kan, dia orang kata kita akan mula lemah, demam. Lagi satu yang paling ketara, kalau kulit kita dah start bintik-bintik merah tu, yang kecil-kecil tu. Cik Wani tak pernah terkena demam denggi tu? Setakat ni alhamdulillah lah saya tak kena, tapi saya tak nak kena lah. Okay, Cik Wani, sekiranya Cik Wani terkena demam denggi tu, apakah tindakan Cik Wani? Adakah terus pergi hospital ataupun merawat sendiri? Tindakan saya, better saya pergi klinik dulu, saya cek dulu, saya nak kepastian. So saya akan tunggu keputusan pada doktor tu lah, baru saya bertindak untuk ke hospital pula. Sekiranya Cik Wani seseorang yang berkuasa ataupun dun kawasan Parit Raja ni, apakah tindakan Cik Wani untuk menangani denggi atau ADP? Sebagai orang atasan. Okey. Yang Pendapat saya lah. Pendapat saya, macam setiap bulan ataupun setiap minggu saya akan sentiasa follow up lah keadaan
taman kapet raja ni. Contoh macam saya akan sentiasa membuat gotong royong ke, ataupun daripada segi sistem peparitan pun saya akan selalu membuat apa orang cakap penyelenggaraan. Saya akan panggil pihak yang bertanggungjawab dalam pekerjaan ini untuk sentiasa menyelenggaralah keadaan parit tu. Sebab kadang-kadang kita tahu parit tu ada lompat air. Kadang-kadang jentik biasanya membiak melalui parit tu kan, air dalam tu. Okey, Cik Wani, adakah Cik Wani tahu apa langkah yang terbaik untuk rukun-rukun tetangga ni melaksanakan untuk mencegah denggi dengan yang lebih mudah, cara yang paling mudah? Okey, selain daripada gotong royong, individu pun amat penting. Jadi kita diri sendiri, kita boleh terfikir macam contoh macam kita ada tanam pokok bunga. Biasanya kita tak tahu bawah takungan air tu kita boleh bela jentik jentik. Lagi satu macam bilik air, kolah tu. Okey, situ pun kita kadang kita kena up to date lah dia punya keadaan air tu. Contoh letak ubat jentik-jentik. Lagipun ubat jentik-jentik tu ada tempoh expired dia. Biasa kalau macam ubat jentik tu dia punya tempoh, cik orang tahu tak macam berapa lama kita boleh guna tu? Selama saya pernah tengok kat rumah family saya rasa dalam setahun je. Setahun saja. Tapi biasanya saya tengok orang-orang kita ni dia biarkan je. Itu saya cakap individu kita diri sendiri ni kena bertanggungjawab mainkan peranan. Tadi kata Cik Wani kan ada kes kan? Okay. Setelah tu ada ke pameran ke yang dijalankan, ke ceramah ke untuk mencegah Aedes di kawasan ni? Masa awak macam seminar macam tu lah. Mungkin Kementerian Kesihatan datang ke. Okay. Sebenarnya sebelum tu pun memang dah ada dah. Sebab ketua kampung kawasan ni dia rajin nak buat something yang menarikkan perhatian orang nak datang. Macam pernah sekali tu dia ada buat booth lah. Dia buka satu booth dekat Kampek Raja. Boleh tak ada jugalah orang yang datang, ramai jugalah. Ada satu booth tu dia buka mengenai denggi. Tapi biasalah orang kan datang just tengok tapi dia tak mainkan peranan dia sebagai individu. Dia tak praktikkan apa yang dia dah tengok tu. Apakah nasihat Cik Wani pada penduduk, pada kami semua? Okey, nasihat saya pada adik-adik sekalian kita ni sebagai manusia kenalah sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling. Kita tak tahu apa akan jadi kepada kita. Okey. Lagi satu kesihatan tu amat penting. Lagi ada adik yang masih muda lagi kan. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, kerana dengan izin Allah SWT dapat kita melaksanakan satu program untuk mendedahkan kepada para pelajar berhubung dengan bahayanya denggi. Dan perkara ini pun sebenarnya kita dah maklum lah. Semua mungkin untuk memberi pendedahan yang lebih bermakna, yang lebih mendalam untuk kamu dapat faham. Saya pasti apa yang telah dilakukan merupakan satu usaha yang baik dan menjadi tanggungjawab semuanya bukan sahaja untuk pengetahuan para pelajar, tetapi untuk disebarkan kepada rakan-rakan yang lain. Begitu juga kepada ahli keluarga yang ada di rumah ataupun di sekitar tempat anda tinggal. Kerana perkara ini amat penting bagi kesejahteraan hidup kita lah. Kerana saya pasti kalau kita ada jiran, tetapi jiran kita tidak memahami pentingnya bagaimana nak jaga, kat mana tempatnya, bagaimana dia berlaku, mana bentuknya, jentiknya macam mana, semua jentik ke ini. Kena sekarang dah tahu kan, dah faham. Dan bagaimana nak kawal? Nak kawalnya dan rusak. Adakah pokok misalnya yang bertakung air, pokok bunga kita tahu, tapi kalau kita tak belajar mungkin kita tak nampak, tak kali tak nampak. Jadi kita ceritanya semua di tempat-tempat basuh bunga, basuh bunga, mungkin di sepayan, mungkin apa setakat itu saja. Tetapi sebenarnya lebih daripada itu. Selain daripada itu, mungkin
kita belum jelas sangat faham bagaimana denggi ini berbahaya kepada kita. Betul ke denggi ni bahaya? Kita je yang mati tu berapa orang je. Aku belum ada. Aku lagi tak pernah kena lagi. Jadi kalau macam itu sikap kita tak jelas, tak faham, sehingga tunggu macam tu, tapi akhirnya dah berlaku baru tinggal je. Macam itulah. Ini yang usaha pada saya pendedahan ini dapat menyedarkan para pelajar khususnya tentang bahayanya dan tentang cara macam mana nak jaga. Kerana tanpa tahu cara nak jaga dengan betul, dan kita faham, saya sendiri pun kadang terfikir di atas bumbung rumah kita ni ada boleh tempat membiarkan Aedes. Di atas bumbung dia. Mana boleh atas bumbung cikgu? Iyalah. Awak panjat rumah awak tengok ada tak air bertakung kat atas bumbung. Terutamanya yang salur-salur air itu yang tersumbat. Ada kadang-kadang pokok pun tumbuh atas rumah sekarang ni. Betul tak saya cakap? Betul. Kenapa pokok boleh tumbuh atas rumah? Kalau tak ada air tu boleh tumbuh? Tak boleh. Jadi maknanya mesti ada air tertakung ke atas tu tempat pokok tumbuh. Bukti tu. Jadi kalau kat rumah kita nampak ada pokok tumbuh, adalah tempat tertakung air kat situ. Itu ada kemungkinan lah tempat nyamuk membiak. Jadi pentingnya, kalau macam saya takkan nak manjat kat gunung tengok ke atas, tak ada kerja tu benda tua ni. Saya silap-silap, saya pula meninggal bukan tempat nyamuk, tapi tempat jatuh. Kan? Jadi sebab ni macam awak ni tahu cakap dengan apa, jaga orang kan, tengok ada tak keadaan begitu. Jadi ni yang tak mengenal pasti, mengetahui dengan cara yang lebih detail, lebih tepat tentang bagaimana cara nak kawal dan nak kenal pasti. Macam yang berlaku kat sekolah kita pernah kena saman adanya genetik Aedes. Sebabnya ada yang takungan air di tandas perempuan ni. Tak tengok saya memang tak masuk tandas itu, tapi yang kena bayar saya. Itu masalahnya. Walaupun salahnya tu awak tak tengok. Ia tu masuk tandas itu kan tahu tengok air di situ. Apa pun pengatur ni tengok tandas tu tak kuat. Tapi awak tengok dia punya bahaya je. Kena saman RM150 daripada 300 tu lagi dapat RM150. Saya bayar pakai duit saya ni, bukan boleh pakai duit sekolah. Kalau saya pakai duit sekolah, saya masuk kes lain lah, tak jadi pengetua terus saya. Tak senang Tapi kerana keprihatinan, bukan saja pelajar lah, pekerja yang cuci yang itu hari-hari kat tanda tu, pelajar pekerja perempuan. Tak maklum benda macam ini. Ini kelemahan yang ada pada semua orang lah. Yang perlu kita jaga, yang perlu kita kena alert, kena bersungguh-sungguh kita nak kena memahami tempat itu. Saya pernah juga kena 2 sekolah lah saya jadi pengetua kena saman Aedes. Pertama ni kat Johor Jaya. Yang itu saya memang tak boleh nak salahkan siapa-siapa sangat lah. Kecuali tukang pembersihan. Nama kerja awak bisa kalau jadi tukang pembersihan kena tahu. Bersih itu bukan berarti nampak lapang, apa sampah tak ada. Rupanya yang Aedes ni boleh membiak di dalam kasut but-but pelajar ni yang dah tak pakai, dia paling je kat tepi tu, kat dalam tu penuh air bertakung dengan adanya jentik Aedes. Dalam tu dia ada tenang kat tepi penjuru sana. Saya memang tak pernah sampai tempat itu, tapi yang tukang lemak tu sampai, tahu dia. Ini contoh-contoh. Kalau tanpa pengetahuan, begitu juga awak kan selalu kat sekolah ni masuk ke, kalau lepas minum air kan sangkut kat pokok kan. Memang masa sangkut kat pokok tu, air dalam tu ada air teh, ada air, memang tak ada nyamuk Aedes banggang dia nak bertelur kat situ. Tak ada. Tetapi apabila hujan dah lalu banyak, lalu airnya penuh, dah airnya jadi bersih, lepas tu dia membiak. Tapi 3 bulan 4 bulan lepas tu, itu kalau tukang pembersih tak bersihkan dan awak pula tambah lagi banyak. Ini peranan semua yang tak faham. Ini di sekolah, tetapi sebenarnya bila awak di luar, masa awak kat sekolah ni tak sampai 1/3 pun sebenarnya kan. Yang lain di rumah, di rumah, di luar, di kawasan pintaran anda. Itu yang perlu kita kena sedarkan, bukan saja awak nak dapat, tapi persekitaran kita mesti ada kesedaran. Dengan itu baru kita ada manfaat ilmu itu. Dan Tuhan dah beri jaminan kepada kita orang Islam khususnya. Kalau kita sebarkan ilmu itu untuk kebaikan pada orang lain, kalau yang tak mampu, anak-anaknya mampu derma apa, dua-dua 10 sen pun bapak dia punya. Semua tukang sampaikan saja.
Tapi tanpa modal tu awak dah dapat dah share kan, menerima ilmu kepada orang lain. Kalau orang lain ambil sampai lagi, awak pun dapat share je tak berapa persen. Saya pun tak kenal kira lah. Itu yang kena faham banyak. Bagi saya cikgu ni selalu untung. Kalau dia sampaikan yang baik kepada anak muridnya boleh gunakan. Lebih lagi besok anak muridnya jadi cikgu, share banyak dapat. Sebab tu bagi saya cikgu-cikgu ni tak derma sangat pun dia dermanya dah banyak sebenarnya. Pasal itu memang hari-hari dia menyampaikan benda yang manfaat untuk anak murid, dan kalau orang murid dia dah pandai, boleh sampai pada anak murid dia dapat share. Tapi kamu yang jadi anak murid ni, ini pun satu perkara yang awak boleh sampaikan. Awak dapat share daripada abang-abang awak di THM yang ada pengetahuan tentang ini, sampaikan kepada kamu. Jadi balik kamu sampaikanlah kepada yang lain, supaya dengan tak ada duit itu tapi kamu dapat share, dapat pahala secara tak langsung daripada apa yang kamu sampaikan. Dan kebaikannya kita akan bersama merasai.